Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita berhenti berkenaan dengan perang Badar. Perang Uhud, tuan-tuan. Perang Uhud. Jadi pada perjumpaan yang lepas kita sebut bagaimana ketika mana Nabi SAW nak sampai di medan Uhud, maka ada 300 orang. Jadi golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay yang menarik diri daripada untuk pergi perang. Dengan alasannya Nabi SAW tidak mengendahkan pandangannya. Padahal itu alasannya. Sebenarnya Abdullah bin Ubay merancang awal lagi supaya tentera Islam ni lemah semangat. Jadi 700 orang ni terus bergerak. Sampailah di mana? Sampailah di Uhud. Bila sampai di Uhud, maka saya sebut kat tuan-tuan, Nabi SAW lah orang manusia yang paling bijak. Jadi disusun tentera macam mana? Ini tentera musuh, ni Madinah. Tentera Islam naik ke atas, duduk di atas, supaya musuh duduk di tengah. Ni tentera Islam, ni musuh, ni Madinah. Belakang Nabi SAW ada bukit, belah kanan pun ada bukit Uhud, dan di belah kiri tu ada macam apa, bukit kecil. Macam tu. Jadi musuh tak boleh serang daripada kiri, kanan, depan, belakang. Susah lah, nak main susah. Apatah lagi di belakang Nabi SAW, Nabi letak ada artileri lah, tuan-tuan. Macam sekarang ni artileri lah, 50 orang pemanah yang duduk di belakang. Supaya apa? Supaya tentera Khalid al-Walid, masa ni Khalid al-Walid belum masuk Islam. Nabi tahu dah Khalid al-Walid ni cerdik. Dia selalunya dia pandai menyusup, memecahkan pasukan lawan. Jadi Nabi SAW suruh 50 orang ni duduk atas bukit, jarak dia lebih kurang 50 meter. Jangan turun apa pun berlaku. Dan 50 orang ni diketuai oleh Abdullah bin Jubair bin Nu'man Al-Ausi Al-Ansari, orang Ansar. Dia ketua. Jadi Nabi kata, jadi apa-apa pun, kalau kami tengah lawan kalah pun jangan turun tolong. Kalau menang ambil harta rampasan perang pun jangan turun sekali, mai turun. Walaupun apa yang berlaku, sehingga Nabi menghantar utusan. Nabi ingatkan mereka sungguh-sungguh, jangan turun walaupun apa pun berlaku. Itu pesanan Nabi SAW. Baik. Kemudian Nabi pun susun tentera Nabi SAW. Maka di belah tentera berkuda, di belah kiri diketuai oleh Zubair bin Awam dengan Miqdad bin Amr. Kemudian di sebelah lagi, di belah kanan, ketua dia adalah Munzir bin Amr. Jadi Nabi SAW, kemudian di bahagian depan Nabi letak sahabat Nabi yang handal-handal, yang memang pahlawan yang cukup terkenal. Depa seorang ni boleh mengalahkan berpuluh-puluh orang. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, Abu Dujanah, ni semua duduk depan-depan ni. Ini semua pahlawan yang hebat dalam bertempur. Nabi SAW letak di depan. Baik. Jadi kita berhenti di tuan-tuan tentang susunan orang kafir pula. Kita berhenti di situ. Ada pun orang kafir ni, dia tidak ada susunan macam Nabi SAW. Tentera kafir Quraisy, dia tak ada susunan macam Nabi susun. Dia ketua dia senang je. Ketua dia Abu Sufyan, dia duduk kat tengah. Dia ambil tempat paling selamat, dia duduk kat tengah. Lepas tu dia punya infanteri dia, tentera jalan kaki tu, ketua dia adalah Safwan bin Umayyah, anak Umayyah bin Khalaf, yang dia semangat sangat nak tuntut bela atas kematian bapa dia tu, Umayyah bin Khalaf. Safwan bin Umayyah, tapi dia masuk Islam nanti, tuan-tuan. Hujung dia masuk Islam. Jadi tuan-tuan, Safwan bin Umayyah ketua infanteri. Kemudian tentera berkuda diketuai oleh Ikrimah dengan Khalid al-Walid, ni tentera berkuda. Baik. Kemudian adalah tim orang perempuan, tuan-tuan, orang perempuan yang panah. Kemudian ada tim panah. Dia bagi ikut tim je, tuan-tuan. Macam Nabi ikut susunan, tempat yang sesuai, ada yang artileri di belakang,
kemudian ada tembok. Nabi buat elok-elok supaya apa, musuh tak boleh serang. Nabi dah baca semua lah. Baik. Kemudian kita berhenti di bendera, tuan-tuan. Bendera siapa pegang? Baik. Bendera kafir Quraisy. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid dar, yang kita pengarang. Jadi bendera perang diserahkan kepada berapa orang daripada Bani Abdiddar. Yani dalam pasukan tentera Quraisy, kafir Quraisy ni, bendera serah kepada anak cucu cicit Bani Abdiddar. Siapa dia ni? Ini memang merupakan kedudukan mereka semenjak Bani Abdul Manaf membahagikan beberapa kedudukan di Mekah. Siapa Abdul Manaf ni? Tok Wan Nabi ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah sampai kat atas lah. Jadi Abdul Manaf ni Tok Wan Nabi lah. Abdul Manaf ni Tok Wan jauh. Kalau nak ikutkan semua yang berperang ni semua adik-beradik. Tok Wan daripada Quraisy, Tok Wan daripada tu Quraisy daripada Quraisy ni, tapi jauh lah. Tok Wan yang ke berapa? 10 ke berapa tau. Tapi orang Arab ni dia ingat bin dia tu. Sebenarnya kalau nak ikut adik-beradik ni, adik-beradik jauh lah. Abu Sufyan adik-beradik Nabi. Tapi Abu Sufyan dia tak jauh sangat. Dia dalam 2-3 tuk saudara macam tu je. Abu Jahal adik-beradik Nabi. Kerana ikut darah, sebenarnya darah daging semua, tapi bertemu pada tuk yang keberapa atas. Tapi bila sebut kafir Quraisy, semua anak cucu Quraisy. Nah, adik-beradik dia semua ni. Tapi kerana ketaksuban lah, taksuban kepada tuk yang bawah tu, Umayyah lah, Hashim lah, Makhzum lah. Kemudian baik. Jadi Qusay bin Kilab ni, orang dia buat keputusan, orang tak berani nak komen. Jadi Qusay ni Tok Wan Nabi lah, Tok Nek Nabi atas tu. Masa dia buat keputusan, semua orang ikut dia. Sebab tu bila dia nak meninggal dunia, dia tak lantik apa, abang anak sulung dia. Anak sulung dia nama Abdi Darwash. Tu anak sulung dia. Nombor 2 dia Abdul Manaf, Tok Wan Nabi ni. Qusay bin Kilab tengok tak boleh harap anak sulung, maka dia lantik anak nombor 2 dia, Abdul Manaf, yang ganti dia pemimpin Mekah. Bila meninggal, mereka semua setuju. Bila meninggal Abdul Manaf, sepupu bergaduh. Antara anak Abdul Darwash dengan anak Abdul Manaf bergaduh, berebut. Last kali kongsilah, bahagian parlimen, Darun Nadwah, pengurusan luar ni serah kepada anak Abdul Darwash, anak abang sulung. Adapun urusan-urusan Mekah, hak dalam-dalaman ni, orang bagi minum, orang haji, ni serah kepada keturunan anak cucu cicit Abdul Manaf. Itu yang Tok Wan Nabi, Abdul Muttalib, kan dia yang bagi minum, bagi makan minum pada orang yang datang buat haji. Jadi untuk bendera ni pada dulu lagi dah bagi pada siapa? Bagi pada Bani Abdiddar. Sama sampai sekarang, tuan-tuan, yang buka pintu, pegang kunci pintu Kaabah. Suku apa, tuan-tuan? Itu lama dah, tuan-tuan tu. Dulu lagi. Daripada dulu lagi. Sebelum Nabi diutuskan lagi, memang suku itulah Bani Syaibah. Depa lah yang memegang amanah dulu. Walaupun depa sebelum tu depa tak masuk Islam, tapi depa ni memang itulah dalam masyarakat perjanjian, masyarakat Arab Quraisy ni, depa dah serah tugas amanah pegang kunci ni suku ni, dan suku ni dah memang buktikan depa, walaupun depa bukan Islam, tapi depa menunaikan dengan baik. Depa menunaikan sebaik mungkin amanah itulah, pemegang kunci sampai hari ni, tuan-tuan, Bani Syaibah. Itu yang bila ketika mana pembukaan kota Mekah, kan ambil kunci tu pada depa, Bani Syaibah ambil. Kemudian turun ayat Quran, ambil, Khalid Walid ambil, nak serah pada Nabi SAW. Turun ayat Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu, serahkan amanah kekuasaan pada orang yang layak, ahli dia. Dan memang terbukti Bani Syaibah ni, dia terbukti mereka orang yang amanah. Serah balik kat mereka, serah balik kunci tu kat mereka sampai hari ni. Saya ingat Ustaz Harundin rahimahullah, dia cerita masa dia masuk dia berapa kali, tuan-tuan, masuk Kaabah. Dia cerita sekali tu, dia tengok budak daripada Bani Syaibah, cik tapi dia boleh buka pintu Kaabah yang tebal dia berapa cm emas padu. Berat tu. Budak tu umur 5 tahun boleh tolak macam tu ya, tuan-tuan. Memang suku itulah yang diamanahkan untuk memegang kunci Kaabah sampai hari ni. Daripada dulu dah ribuan tahun. Yang ni
masa Qusay bin Kilab lagi, yang pegang bendera Bani Abdiddar. Jadi siapa Abdiddar ni? Anak cucu cicit Qusay bin Kilab lah. Baik, kemudian seperti yang sudah kita bahaskan di bahagian awal buku ini, jika tidak seorang pun boleh menentangnya kerana terikat oleh tradisi yang sudah berlaku. Itu tradisi. Orang Arab ni pegang sungguh. Ni tradisi, jangan lawan. Ini tradisi dia. Dah masing-masing ada tugas, masing-masing hormat, buat kerja masing-masing. Abu Sufyan selaku pemimpin tertinggi yang banyak bercerita kepada mereka tentang apa yang menimpa pasukan Quraisy semasa perang Badar, iaitu di saat pembawa bendera mereka An-Nadhr bin Haris ditertawan. Perang Badar, An-Nadhr bin Haris ni, dia ni Bani Abdiddar lah. Sepatutnya dia tak boleh lah kena tawan. Dia pemegang bendera, tiba-tiba dia kena tawan. Ni satu benda yang cukup memalukan bagi pasukan Quraisy. Abu Sufyan sebut supaya apa? Supaya dia naik semangat. Naik semangat kat dia, supaya apa? Jangan jatuhkan bendera. Bendera ni penting tuan-tuan. Bendera ni lama dah tuan, pada dulu lagi. Saya ingat mula-mula dulu Rom kot yang dapat kesan. Rom dulu, Rom kuno lu pakai, Parsi kuno lu pakai, Mesir tamadun Mesir purba dulu pakai. Lama dah tuan-tuan. Hatta Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain ada bendera dia. Bendera dia ada bintang dan apa? Bintang dan bulan. Tu bendera Iskandar Zulkarnain. Lama dah tuan-tuan benda ni, bukan baru. Lama dah. Bendera Nabi SAW pun ada. Baik, kemudian dia berkata kepada mereka, ni Abu Sufyan kata, untuk membangkitkan kemarahan mereka dan memperlecehkan harga diri mereka. Dia nak bagi dia naik semangat lah. Dia kata apa? Wahai Bani Abdiddar, wahai anak cucu cici Abdiddar, kamu telah dipercayai, yakni diberi amanah untuk membawa bendera kami sewaktu perang Badar, dan akhirnya kita mengalami malapetaka seperti yang sudah kamu tahu. Sesungguhnya kekuatan suatu pasukan itu diukur daripada benderanya. Bendera tuan-tuan. Nah, macam nak pilihan raya kan bendera banyak tuan-tuan. Bendera ni bukan cerita lama, bukan cerita baru, cerita dah lama dah. Memang bendera itu satu kemuliaan bagi sesebuah negara. Tak ada negara yang tuan-tuan bila orang pijak bendera negara dia rasa tak apa. Tak, dia sikit dia akan terasa tuan-tuan. Ni negara dia, ni maruah dia. Dia akan terasa tuan-tuan. Baik, jadi tak apatah lagi kalau bendera tu nama Allah, macam Arab Saudi kan. Nama Allah tu, Da'ilah Muhammad Rasulullah. Saya sedih tengok ada orang share video gambar kat Arab Saudi tu, botol Arab atas tu buah apa? Bendera Arab Saudi. Dia punya penutup. Botol Arab. Botol Arab, bendera Arab Saudi, nama Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perlu jadi penutup botol Arab. Dah guna buang. Ini satu benda yang tak patut berlaku lah. Baik, kemudian jika bendera itu musnah, maka musnahlah mereka bendera. Jadi lebih baik kamu melindungi bendera kita, atau lebih baik kamu melepaskan urusan kita dengan Muhammad, dan cukuplah kami sebagai wakil kamu. Kalau kami dah bagi bendera, pegang sungguh-sungguh. Jangan menyebabkan bendera tu jatuh. Kalau tak pun hang tak payahlah terlibat dalam perang ni. Macam itulah dia kata. Abu Sufyan berhasil dengan tipu muslihatnya. Justru mereka berasa harga sangat marah dan meradang selepas mendengar ucapan Abu Sufyan itu, dan bersumpah kepadanya dengan berkata, kami menyerahkan bendera kami kepada kamu, esok kamu akan tahu apa yang akan kami perbuat ketika pertempuran meletus. Dia bagi naik semangat. Itu biasa kalau nak bagi naik semangat. Baik, kemudian taktik kaum Quraisy. Jadi bila nak perang ni, walaupun Quraisy banyak, ada 3,000 tuan-tuan, dan 600 dengan lengkap pakaiannya tuan-tuan, pakaian baju besinya. Jadi mereka ni masih lagi takut. Perang tu takut. Jadi dia guna helah tuan-tuan. Perang ni dia helah, dia tipu daya. Sebab tu kita dalam perang, cakap betul, cakap jujur tu tak bagus. Kita dalam perang, musuh tangkap kita, musuh tanya, general ada kat mana? Kita fikir takkan nak tipu. General ada dekat koordinat sekian dan sekian. Dia bom lah tuan-tuan. Kena tipu aja, tak boleh bocor rahsia general. Walaupun kita mati, walaupun kena cukil mata, kena cukil mata, rahsia tak boleh bocor. Apa pun berlaku. Tipu lah. Itu bukan tipu tuan, dia panggil helah tuan-tuan. Masa tu betul. Ini peperangan. Kita tengok apa yang berlaku. Sebelum berlaku perangan, kaum Quraisy berusaha melakukan perpecahan di dalam barisan pasukan tentera muslimin. Abu Sufyan mengirim surat yang ditujukan kepada orang-orang Ansar. Di antara isinya, biarkanlah urusan kami dengan anak bapa saudara kami. Nampak dia sebut. Kenapa Abu Sufyan sebut lagu ni? Sebab dia memang ada kaitan dengan Nabi SAW.
kaitan dia tak jauh sangat Abu Sufyan ni. Bani Umayyah, dia Bani Umayyah. Nabi Bani Hashim. Hashim dengan Umayyah tu adik beradik. Jadi kan tok Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi Abdul Manaf itulah bertemunya dua keturunan Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Jadi Hashim tu siapa? Tok nek Nabi lah, kalau macam kita tok nek. Abdul Muttalib tok wan, ayah pada tok wan, tok nek. Tok nek Nabi ni adik beradik dengan Abu Sufyan ni. Abu Umayyah, nama dia Umayyah. Bani Umayyah, anak cucu Umayyah. Umayyah tu adik beradik dengan Hashim. Jadi gelar dia memang macam ni tuan-tuan. Kalau ikutkan Nabi dengan Abu Sufyan tu macam cucu saudara macam tu. Dia tak macam cucu saudara macam tu. Tapi jauh sikit lah. Cucu saudara jauh. Cucu saudara dia, sebab Tok Wan atas tu, bukan Tok Wan yang ni, Tok Wan Tok Nek, bertemu di Tok Nek tuan-tuan. Dia macam cucu saudara lah. Baik, kemudian, dan setelah itu kami akan pulang tanpa mengusik kamu, kerana tidak ada gunanya kami merangi kamu. Pandai dia berseko. Biar saya berperang dengan cucu saudara saya lah. Kenapa pun nak terlibat? Jadi kami boleh balik tanpa berperang dengan kamu. Tetapi apalah artinya usaha Abu Sufyan di saat iman tentera muslimin tidak goyah ibarat gunung. Malah orang-orang Ansar membalas surat Abu Sufyan itu dengan balasan yang pedas yang membuat merah telinganya ketika membacanya. Orang Ansar tak dah setia dengan Nabi SAW, iman dah macam gunung. Detik-detik pertempuran semakin dekat, kedua belah pihak sudah saling bermusuhan. Orang Quraisy berusaha lagi untuk tujuan yang sama. Ada seorang pesuruh pengkhianat yang digelar Abu Amir, seorang yang fasik, yang mana nama asalnya adalah Abdul Am bin Saifi. Dia seorang yang biasa digelar si rahib. Sungguh pun begitu Rasulullah menyebutnya si fasik. Dia ni, nama dia siapa? Abu Amir ni. Dia seorang penduduk Madinah. Dia ni kuat ibadah, tapi dia bukan orang Islam. Di ajaran ni lah, menyembah berhala, tapi dia kuat ibadah, orang yang bagus. Sebelum Nabi sampai di Madinah, orang Madinah puji dia. Dia ni rahib. Apa makna rahib? Orang yang kuat ibadah. Sebut rahib, orang yang kuat ibadah, orang yang tak hiraukan dunia, orang yang hidup dia hanya fikir ibadah saja. Itu rahib. Orang panggil dia si rahib. Tapi Nabi tak panggil dia rahib, Nabi panggil dia si fasik, pasal dia tak beriman. Suatu ketika dahulu dia termasuk salah seorang pemuka Aus masa jahiliah. Aus, salah seorang Ansar lah. Ketika Islam muncul di Madinah, dia secara terang-terangan memusuhi baginda SAW. Bila Nabi datang ke Madinah, dia terang-terangan dia benci pada Nabi. Pasal apa? Sebelum Nabi sampai, orang angkat dia, orang puji dia bagus. Tapi bila datang Nabi, Nabi tuan-tuan, mana ada tandingan. Dia main perasaan dengki, main perasaan iri hati. Itu yang dia terang-terangan dia musuh pada Nabi. Dan dia sangka kaum dia akan ikut dia. Dia sangka. Kemudian dia berpindah daripada Madinah lalu bergabung dengan kaum Quraisy. Dia disebabkan dia benci sangat tengok Nabi SAW, dia tak boleh duduk di Madinah. Dia boleh pergi ke Mekah yang 500 km, duduk di Mekah. Abu Amir sentiasa memujuk dan menganjurkan agar mereka memerangi baginda SAW. Dia menyatakan kepada mereka bahawa jika kaumnya melihat akan kehadirannya, tentu mereka akan patuh dan berpihak kepadanya. Dialah orang yang pertama kali muncul di hadapan orang Islam bersama beberapa orang yang lain dan dua hamba sahaya milik penduduk Mekah. Dia berseru kepada kaumnya memperkenalkan diri, wahai orang-orang Aus, aku adalah Abu Amir. Dia sangka orang Aus taat pada dia lah. Dia tak tahu bila iman dah masuk dalam hati, benda lain ni nampak remeh. Sebelum ada iman lain, bila dah ada iman lain, kalau iman yang sebenar masuk. Jadi dia sangka kaum dia dulu sayang kat dia. Walaupun dia memerangi Islam, kaum dia tetap sayang pada dia. Itu sangkaan yang meleset. Sebab tu orang kalau dah masuk iman dalam hati, kalau dia tahu benda tu benar, dia pertahankan sungguh. Sekalipun dia terpaksa berhadapan dengan orang yang dia sayang, sahabat dia, tapi benda tu salah, dia akan berhadapan kalau betul-betul iman yang masuk tulus murni. Dalam Quran sebut orang yang berjuang di jalan Allah ni, ciri-ciri dia wala yakhafuna lawmata laim. Dia tak takut orang celaan orang yang mencela. Itu ciri dia. Siapa yang nak memperjuangkan Islam, nak memperjuangkan kebenaran, dia takut orang mengata. Dia tak layak tuan-tuan. Orang kata sikit, seminggu tak boleh tidur. Bukan ciri perjuangan Islam. Sikit je orang kata tuan-tuan, tak kepala atas dahi, masuk wat.
Masuk wad, darah naik. Ada orang darah naik. Pasal apa ni teruk sangat sampai darah naik ni masuk wad. Ada orang kata aku buruk mak ayah. Baru kata buruk mak ayah je. Sikit baru. Oh, dia punya marah tu punya teruk. Bukan saya kata tak elok, tapi bukan ciri pejuang Islam. Pejuang Islam ni tak heran. Dia orang remeh sangatlah tuan-tuan. Remeh sangatlah. Macam lalat yang hinggap di hidung dia gabuh ya. Macam tu ya. Dia tak heran dengan celaan orang yang mencela. Pasal apa? Mulut orang mana boleh tutup. Setiap orang akan mengata apa saja. Dia tak suka. Orang kalau dia tak suka, tuan-tuan buat baik pun dia kutuk. Tu ya tuan. Dia kutuk. Tuan-tuan jelas-jelas buat baik dia kutuk. Tapi kalau orang dah suka, tak masuk fanatik, jelas-jelas buat jahat pun dia nak cuba menjustifikasikan bagus juga. Padahal dah terang benderang. Lailiha kanahariha, Arab kata, malamnya macam siang, jelas punya teruk. Backup juga fanatik. Baik. Jadi yang ni dia sangka lah. Dia sangka pasal dia baik dengan dia, hubungan dia baik dengan kaum dia akan sokong dia. Dia lupa, dia tak tahu bagaimana iman bila dah masuk dalam hati dia menerangi jiwa. Baik. Kemudian orang-orang Aus menjawab, Allah tidak akan memberikan kesenangan kepadamu wahai si fasik. Terkejut dia. Orang Aus kata apa? Allah Ta'ala tidak akan memberikan kebahagiaan pada kau wahai fasik. Kemudian dia berkata, rupanya masih ada yang belum selesai sepanjang peninggalanku. Jenis orang perasan tuan-tuan. Dia ingatkan kaum dia sayang dia lagi. Padahal dia tak beriman macam mana? Dalam Quran kan sebut, la tajidu qauman apa? Yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Kita tidak akan dapati satu golongan yang beriman pada Allah dan hari kiamat berkasih-kasih sayang dengan golongan yang menentang Allah dan Rasulnya. Quran sebut jelas, mustahil, mustahil selama-lamanya. Man haddallahu wa rasulahu, orang yang betul-betul beriman pada hari dengan Allah hari kiamat, mustahil selama-lamanya dia berkasih-kasih sayang dengan orang yang terang-terangan dia bermusuh dengan Allah dan Rasulnya. Jelas Quran sebut, tidak perlu takwil tuan-tuan. Ni ayat muhkamat tuan-tuan. Kalau ada tuan-tuan, iman dia tak sempurna, itu saja. Iman yang ada di dalam dia Islam, dia iman dia tak sempurna. Seperti mana orang yang melakukan maksiat, dia Islam, beriman, tapi iman dia tak sempurna. Baik. Kemudian orang-orang Aus menjawab, Allah tidak, rupanya masih ada yang belum selesai. Setelah peperangan meletus, dia memerangi kaumnya dengan ganas dan melontarkan batu ke atas mereka. Jadi waktu perang dia cukup marah pada kaum dia, pasal tak menerima dia lah. Begitulah taktik orang Quraisy yang gagal secara keseluruhannya dalam usaha memecah belahkan barisan orang-orang Muslim. Sebenarnya segala tindakan yang dilakukan oleh mereka adalah menunjukkan ketakutan dan kegerunan yang menguasai hati mereka dalam menghadapi orang Islam. Biarpun jumlah mereka jauh lebih ramai dan memiliki lebih banyak alat kelengkapan perang. Inilah tuan-tuan bantuan Allah yang pertama, gerun. Dia panggil ar-ra'b. Ra'b. Dia mai perasaan gerun. Belum lagi Islam sampai, musuh dah jadi gelabah, takut. Gerun tu lain macam. Itu pertolongan Allah yang pertama. Itu pertolongan Allah. Sebab tu Nabi dalam perang Tabuk kan, Rom nak perang dengan Nabi. Bila Nabi sampai je di Tabuk, Rom lari habis semua. Tinggal habis semua. Dia punya apa, kelengkapan apa. Dia main perasaan takut. Takut yang luar biasa, takut dia. Allah masukkan dalam hati. Sebab tu kita sebagai contoh mudah tuan-tuan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, Allah jadikan kebanyakan haiwan ni dia takut dengan manusia. Kebanyakan haiwan. Ulang tuan-tuan, lagu mana pun ulang tu, biasanya kalau jumpa manusia dia lari tuan-tuan. Biasanya. Kecuali tuan-tuan pijak ular sawah tu cerita lain lah. Ataupun tuan-tuan lalu dia tengah lapak, dia memang dia makan lah. Tapi kalau biasa-biasa dia nampak tuan-tuan ular sawah besar, dia lari tuan-tuan. Biasanya lah dia lari. Biasanya lah tuan-tuan. Kalau dia tak ada apa-apa lah, rimau yang serang orang, kebanyakannya semua ada kesan parut kat badan dia. Parut kena jerat, kena tembak, dia jadi ganas lah. Dia jadi ganas. Ialah manusia serang dia. Jadi tuan-tuan nak ceritanya Allah Ta'ala, tuan-tuan bayangkan kucing. Kucing takut dengan kita, betul tak? Tuan-tuan bayangkan kalau kucing berani dengan kita. Tuan-tuan keluar masjid, kucing hambat tuan-tuan serang. Tuan-tuan tengok ada kucing dia jadi gila, dia serang orang. Bukan senang nak lawan kucing tu, susah juga, betul.
Dia gigit, dia cakap, kita pun takut nak main surau pun takut. Kera, kebanyakan kera, monyet semua takut. Adalah berapa ekor yang berani tu, tapi tak banyak tuan-tuan yang berani kan. Kebanyakan takut. Dengan ketakutan haiwan pada manusia ni kita boleh hidup senang. Kita halau je lari. Betul tak? Segala jenis binatang kebanyakannya dia memang lari. Jumpa manusia dia akan lari, dia cuba elakkan tuan-tuan. Baik. Hatta buaya pun tuan-tuan tuan-tuan naik kapal lalu ada buaya tepi, biasanya dia tak akan turun dalam air. Dia turun dalam air, dia pun tak selesa lah tuan-tuan, khalifah lalu, kecuali kita kacau dia. Tu yang buaya, tuan-tuan perasan tak? Buaya kat sini, tuan-tuan bisa dengar tak? Buaya dekat sini makan orang. Dengar? Sini ada je buaya bukan? Tak ada. Ada kan? Kita ada buaya tuan sini. Ada. Mana boleh tak ada? Ada. Tapi tak pernah dengar makan orang kan? Nah, pasal apa tuan-tuan? Tapi di Sabah Sarawak banyak makan orang. Banyak. Saya tak tahulah. Ada orang bagi tahu saya kadang-kadang daripada di Sabah Sarawak tu kadang-kadang ada setengah, bukan orang Melayu lah, bukan yang Islam. Ada setengah mereka kadang-kadang buaya makan orang, mereka tangkap buaya tu, mereka bakar buaya tu kat sungai kat, mereka makan. Mereka makan buaya tu. Tapi bukan orang Islam lah yang makan daging buaya tu. Dan buaya ni rupanya dia bau daging mana yang makan dia. Dan ada seorang ustaz tu, dia cerita sendirilah. Dia cerita sendiri depan mata dia apa yang berlaku. Cerita buaya tu makan budak. Dia tengok sendiri depan mana budak buaya makan dia. Lepas tu ada pawang buaya. Tuan-tuan perasan sebenarnya kalau buaya makan orang, dia pun boleh tangkap buaya tu, no? Betul tak? Kadang-kadang saya fikir buaya punya banyak, beribu-ribu, macam mana dia boleh tangkap buaya yang makan orang tu? Ada satu ustaz tu, dia tengok depan mata dia, pawang tu panggil buaya. Dia baca jampi-jampi, buaya mai. Besar buaya tu. Buaya tu mai depan pawang tu. Dia cakap apa tak tahu dah. Bahasa buaya lah tuan-tuan. Dia cakap. Lepas tu buaya tu pun apa? Buaya yang besar tu pun dia menyelam. Ni dia tengok ni. Dia tengok buaya yang besar menyelam. Dia menyelam, lepas tu buat apa? Dia bawa buaya sekok lagi. Buaya tu yang makan orang tu. Buaya besar tu bawa. Yang buaya tu besar tu bawa yang sekok lagi, betul buaya besar tu pun hilang. Lepas tu dia petangkap ahap besar tu, dan dia berkerak memang adalah budak tu dalam perut buaya tu. Ini yang ustaz tu tengok. Dia tengok depan mata dia. Dia pelik tengok. Saya pun tak tahu lah tuan ilmu apa dia pakai, macam mana dia boleh bersahabat dengan buaya tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan dia ustaz tu cerita dah dia petangkap, dia bunuh, dia pun buat sate pula buaya tu. Dekat tepi sungai tu juga dia pun makan. Dan buaya ni macam dia boleh bau lah siapa yang makan buaya tu. Jadi gitulah, wallahu alam lah tuan-tuan. Wallahu alam lah. Itu yang dia cerita kat saya menyentuh ustaz ni. Cerita itu yang dia nampak. Baik, kemudian yang ni Allah masukkan perasaan takut. Perasaan takut tuan-tuan. Jadi bila nak perang jadi takut. Akhir zaman lain. Akhir zaman Nabi dah sebut. Dia terbalik kan. Kita baca hadis akhir zaman, dia terbalik. Nabi kata apa? Akhir zaman yang berlaku, kita yang takut. Betul tak? Wala yakhzifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah Ta'ala akan lempar dalam hati umat-umat Islam, terutamanya tuan-tuan, umat Islam ni seluruh dunia tuan-tuan. Umat Islam ada 1.6 bilion lebih kurang, mungkin dah 1.7 bilion. Allah campakkan dalam hati pemimpin-pemimpin umat Islam al-wahan. Apa makna al-wahan? Hubbud dunya. Semua orang Islam kali lah tuan-tuan. Secara umum, bukanlah semua tuan-tuan. Yang baik itu baiklah. Secara umum, terutama yang apa? Yang memegang kepentingan jawatan dan sebagainya, dia ada wahan. Apa makna wahan? Hubbud dunya, cinta sangat kat dunia. Wa karahiyatul maut, sangat takut mati. Terutama kalau tuan-tuan tengok di negara Arab. Kadang-kadang kita tengok, ialah Palestin tu dekat ya, betul tak? Kalau lah mereka tolong, semua pakat tolong Palestin tu boleh ya tuan-tuan. Tapi semua tahu bila nak berhadapan dengan Israel ni, kesan dia besar, mungkin dari segi ekonomi, jadi semua tak beranilah nak berhadapan. Baik, jadi sebuah hubud dunia, cinta sangat kat dunia dan benci pada mati. Tuan tengok di Arab Saudi baru ni dia beli pemain bola kan. Dia beli Ronaldo, dia beli dah itu. Dia beli baru ni Neymar. Letak macam-macam tuan-tuan, nak ada jet peribadi lah, nak makan hotel ni, meluat dah kita baca. Habis duit juta bayar kat Neymar.
Sedangkan di Arab Saudi tu masih lagi ada rakyat dia yang miskin, tuan-tuan. Arab Saudi masih ada. Kalau Dubai memang tak ada, Qatar memang tak ada. Jadi satu benda yang kezaliman jugalah. Sepatutnya rakyat kena semua kaya tu. Tiadaan tolong, jutaan banyak tu. Seminggu berapa juta tau, dengan kena peti air tu kelengkap dengan makanan tu. Ngada-ngada betul Neymar. Macam-macam dia minta pada kerajaan Saudi. Nak jet peribadi, kereta mewah berapa biji dia minta. Allahu Akbar. Membazir, tuan-tuan. Baik, kemudian dan Nabi sebut dan Allah Ta'ala akan cabut daripada hati musuh Islam pada akhir zaman ni al-mahabata minkum. Orang yang memerangi Islam pada akhir zaman, dia tidak ada perasaan takut. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal orang Islam dah mengabaikan Islam. Itu saja. Kenapa sahabat Nabi ni hebat? Nak perang musuh jadi goyang habis semua ni, gelabah habis semua ni. Pasal mereka mengamalkan Islam ke semuanya. Iman mereka kukuh, mereka menjauhi maksiat, sehingga musuh Islam ni gerun sungguh kat mereka, gerunnya amat-amat. Baik, kemudian wanita-wanita Quraisy turut bangun bersama membakar semangat. Ada beberapa orang wanita Quraisy yang ikut bergabung dalam pasukan perang pada kali ini. Mereka dipimpin oleh Hindun binti Utbah. Siapa dah ni? Isteri Abu Sufyan lah. Dia ni masuk Islam ni, tuan, lambat sikit. Hindun binti Abu Sufyan. Baik, isteri Abu Sufyan, mak kepada sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Mereka tidak henti-henti mengelilingi pasukan tentera Quraisy sambil menabuh rebana untuk membangkitkan semangat dan perasaan agar terus bertempur dan maju ke depan. Malah kadang-kala mereka berseru kepada orang-orang yang membawa bendera. Nampak? Mereka duk tebuh, duk main rebana, bagi semangat. Dan mereka bersyair. Antara syair mereka, wahai Bani Abdiddar, wahai pelindung barisan belakang, tebaskanlah segala senjata yang tajam. Terkadang mereka menaikkan semangat orang-orang yang mereka terus-menerus berperang dengan berseru, jika kamu maju, kami akan peluk. Tapi ni syair Arab, dia syair. Kami menghamparkan tilam yang empuk, atau jika kamu mundur, kami akan perpisahan tanpa cinta kasih. Ni dia, kalau bahasa Arab sedap lah, tuan-tuan. Bahasa Melayu ni terjemah tak sedap, bahasa Arab dia bunyi tu sedap. Syair dia. Peperangan bermula, tuan-tuan. Jadi perang. Dah ada tunggu perang. Kedua pihak saling bergerak maju ke hadapan. Tanda-tanda peperangan mula kelihatan. Yang pertama kali menjuluh bara pertempuran adalah pembawa bendera daripada kalangan musyrikin, iaitu Talhah bin Abu Talhah Al-Abdari. Ini berani, tuan-tuan. Berani yang luar biasa. Tentera Islam pun berani, tentera kafir pun berani. Itu saya nak sebut kat tuan-tuan. Sebenarnya berani ni dia dilatih, tuan-tuan. Dia benda yang dilatih. Sebab tu bila kita baca dalam sejarah peperangan, berani ni benda yang dilatih. Sebab tu, tuan-tuan, tentera-tentera walaupun dia bukan Islam, banyak je berani. Yang berani mati kan. Tu tentera Jepun yang serang Pearl Harbor tu. Ingat takut berani. Tidak, dia pun tak boleh lah. Dia pun bom, lepas tu dia jet, lepas tu dia pergi langgar kapal pula. Berani. Dia sambil dia pun ambil metapetamin tu, tuan-tuan, kan. Dia pun ambil syabu nak pergi jadi berani. Tapi nak cerita berani. Tengok bagaimana, tuan-tuan boleh tengok perang dunia. Dalam YouTube ada, tuan-tuan. Zaman dulu kalau perang, juru kamera dia boleh join. Dia pegang bendera putih. Sekarang tak boleh, juru kamera pun mati lah ni. Sekarang ni dia pun tembak lagi jauh lagi. Tapi setahu saya lah, dalam perang dunia juru kamera mati ramai kak. Juru kamera pun mati ramai walaupun pegang bendera putih. Ialah peluru bersimpang siur. Tengok bagaimana D-Day tu, Amerika nak tawan berapa pulau daripada Jepun. Kalau tak berani tak boleh, tuan-tuan. Jepun duduk dalam lubang, betul tak kan? Mereka turun pada kapal tu, Jepun tembak tak berhenti dengan machine gun, berapa ribu yang mati. Itu yang perang dunia yang kedua, mati sampai 56 juta ke 80 juta mati. Dia nak turun, nak pergi tawan tu bukan senang. Sementara nak sampai tu, macam tuan-tuan tengok dalam filem tu, memang macam tu, tuan-tuan, memang sungguh. Yang siapa berlakon tu, Saving Private Ryan tu, macam tu. Pergi lepas tu suar api dalam lubang, tentera Jepun terbakar macam tu. Kalau tak berani tak boleh, tuan. Kita kalau penakut ni fikir apa? Bila nak pergi perang, macam manalah sniper tembak kepala aku, kita fikir macam tu. Kita fikir kalau lah sniper tembak kepala aku, kita duk fikir macam tu jadi penakut tu. Takut kot sniper tembak ni. Tuan-tuan tengok ada baru ni kan, yang panjat-panjat ni.
Berani tuan-tuan. Baru ni mati, jatuh tingkat 68. Bukan orang Islam lah, siapa nama dia tu, jatuh. Dia berani, dia panjat tinggi-tinggi, tak ada alat keselamatan, dia selamba je bergayut. Berani ni benda yang dilatih. Sebab tu macam mana jadi kalau nak orang berani bertumbuk tuan-tuan, macam mana nak berani? Dia memang kena mengaji tuan-tuan, itu saja. Terutama kalau dia mengaji boxing tuan-tuan. Orang boxing sebenarnya dia memang tak takut. Pasal apa dia tak takut? Tuan-tuan nak tumbuk dia susah. Dia beritahu, memang dia laju kepala dia. Dia tahu. Dan dia kalau dia shoot tuan-tuan sekali, memang out tuan-tuan. Memang jatuh punya. Kalau orang boxing dia bagi tuan-tuan tepat sini, habis tuan-tuan. Memang tidur lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia berlawan dalam ring tu pun pakai apa? Pakai glove tu pun pingsan. Kalau tak pakai tu koyak enggak tuan-tuan. Laju. Tengok Manny Pacquiao macam mana penumbuk dia. Floyd Mayweather tuan-tuan. Kita tengok ada boxing. Laju tangan dia tu. Itu dia tak takut. Orang bina badan ketui-ketui tuan-tuan. Dengan orang boxing jangan. Orang boxing bagi sekali out, bina badan lain. Tak ada speed. Speed tak ada. Kuat tu ada, tapi kekuatan kelajuan tak ada. Ada yang MMA lagi bahaya, dia kunci. Betul tak? Dia tak payah boxing, dia bagi jatuh macam Khabib Nurmagomedov, dia kunci tuan-tuan habis ya. Boxing pun kalah tuan-tuan kalau lawan jenis main kunci. Jadi nak cerita tuan-tuan, nak jadi berani lagu mana? Dia memang kena ada kemahiran. Orang kalau dah memang kaki gaduh tuan-tuan, memang dia dah biasa bertumbuk. Orang yang tak bisa bertumbuk nak ajak gaduh, dia sengih tuan-tuan. Betul? Jangan sekali aku shoot sekali je, pum, out. Hang bukan ahli gaduh. Betul tak? Hang bukan ahli gaduh. Hang apa orang panggil? Pongoh ya. Bukan ahli gaduh. Aku ni memang trainer betul. Saya ingat Habib dia cerita. Orang tanya dia, Habib Nurmagomedov tu, tapi dia dah pencen lah di UFC. Dia cerita antara AKA daripada hotel dengan AKA, dia punya gym tempat dia berlatih tu. Dia lalu situ nak pergi, ada satu orang badan besar, tough, mabuk, ajak dia gaduh. Orang putih Habib kata dia, jaga. Saya ni pahlawan yang terlatih. Saya boleh smash muka awak dengan easy, mudah. Senyap kawan tu. Senyap walaupun badan dia besar, dia tahu. Jadi high trainer. Tuan-tuan nak jadi berani menembak, sniper, kena berlatih. Nak jadi berani lawan pedang, kena berlatih. Kalau dah berlatih, biasanya lah siapa yang berlatih, dia berlatih boxing, biasanya dia memang sangat tak takut lah. Kalau bertumbuk dia sangat tak takut. Pasal apa? Dia dah biasa. Kan boxing berlatih, tunduk, elak apa semua, dia laju. Saya tengok yang kat Sabah tu, orang tu badan besar, dia ajak bergaduh dengan tentera tu kecil tapi tentera tu juru latih boxing. Dia shoot sekali memang jatuh tuan-tuan. Dia bagi badan besar, dia bagi sekali jatuh. Jangan, dia punya penumbuk dia tak sama. Hang punya penumbuk macam kapal, dia punya penumbuk macam lori. Pum. Hemat out tuan-tuan. Baik, tapi itu nak cerita berani ni benda yang dilatih. Itu yang Nabi suruh berenang, Nabi suruh memanah. Ini dia melatih berani. Dan tuan-tuan kalau ingat ketika mana Tatar dia menawan Baghdad, dalam perempuan ni, pasukan Tatar tu, Mongol tu perempuan, dia ada pahlawan perempuan tapi hebat, pandai berperang, berani. Masa dia masuk dalam masjid, ada 30 orang lelaki Islam, tapi yang 30 orang ni tak pernah berperang, tak pernah main pedang, tak pernah bertempur. Yang tentera Tatar perempuan ni kata apa? Aku nak bunuh hampa tapi aku tak bawa pedang, hampa tunggu sat. Mereka punya takut, semua tunggu. Yang lelaki ni tunggu. Orang Islam, Arab, Bani Abbasiyah ni duduk semua takut. Dia main bawa pedang, dia bunuh satu-satu. Itu saya kata berani kena latih. Itu komando dia berlatih sungguh-sungguh nak bagi jadi berani. Benda ni benda latih tuan-tuan. Sebab tu ada juga sebahagian orang dia Islam, kuat ibadah, tapi dia tak berani sangat. Dia tak latih berani tu. Dia macam semua benda macam itulah tuan-tuan. Dia seni tuan-tuan, seni kehidupan. Baik, jadi seorang lelaki nama Talhah bin Abu Talhah Al-Abdari, dia ni berani. Dia bukan Islam tapi dia sangat berani. Dia seorang penunggang kuda Quraisy yang paling berani. Orang-orang Muslim menyebutnya sebagai Kabsyul Katibah. Orang Islam memanggil dia Kabsyul Katibah. Dia keluar sambil menunggang unta, lalu mengajak untuk bertanding. Tidak seorang pun yang segera menyambut ketentangannya kerana keberaniannya. Bila dia ajak lawan, dah orang kenal dia ni bukan calang-calang. Ini memang handal. Bila dia ajak lawan, tak ada siapa yang sambut. Sebab orang Islam dia macam terkejut. Beraninya.
ajak one by one. Akhirnya Zubair marah ke hadapan. Keluar Zubair bin Awam. Saya sebut siapa Zubair bin Awam? Sepupu Nabi SAW, tapi tak terkenal macam Sayyidina Ali radhiyallahu an. Pasal apa? Sebab Sayyidina Ali sepupu dia lebih kuat jalur dia. Sebab dia melalui ayah Sayyidina Ali, abang kepada ayah Nabi SAW, Abu Talib tu. Zubair ni sepupu sungguh, tapi dia melalui mak dia nama Safiyah, kakak kepada ayah Nabi. Jadi bila melalui anak perempuan ni, dia punya nasab tak sekuat anak lelaki. Jadi Zubair bin Awam yang keluar hampir ke depan. Dia marah bukan dengan cara perlahan, tetapi sebaliknya terus melompat, layaknya seperti seekor singa. Dia keluar terus. Dia bukan tunggu, dia terus keluar, dia serbu terus. Belum sempat Talhah turun daripada punggung untanya, Zubair sudah menusuknya pedang hingga Talhah tersungkur menyembah bumi lalu mati. Yang tak ada buat apa. Hebat tapi slow. Orang main serang baru nak turun unta mati ya, nasib dia kena cepat. Ya, dia lambat. Orang main serang baru nak turun relax dulu. Ni bukan cara lawan. Siapa terus buat lambat? Zubair tikam terus mati. Maka Nabi SAW turut menyaksikan peristiwa itu yang sungguh menakjubkan, sebab dia bergerak sepantas kilat. Maka seketika itu juga baginda bertakbir yang kemudiannya diikuti oleh semua orang Muslim. Baginda memuji Az-Zubair dan bersabda, sesungguhnya setiap Nabi itu mempunyai pengikut setia, adapun pengikut setiaku adalah Zubair. Ini Zubair bin Awam termasuk salah seorang sahabat Nabi yang mendapat al-mubasysyirin bil jannah, yang dijamin syurga. Baik, pertempuran di sekitar bendera. Ni baru jadi. Ni mula mati ya seorang ni. Talhah bin Abu Talhah dah mati. Dia ni suku apa dia ni? Tadilah Bani Abduddar lah. Bani Abduddar. Tapi kalau tuan-tuan, kalaulah kita duduk di tempat dia, saya ingat kita pun tak berani. Itu tak kan? Nak keluar cabang one by one ni, mungkin kita pun tak berani. Walaupun dia bukan Islam tuan-tuan, berani tu dia ada. Benda yang kena dilatih. Pertempuran di sekitar bendera. Baik. Okey, 6 minit lagi. Setelah itu pertempuran pun meletus dan semakin mengganas di antara kedua pihak. Semua sudut menjadi medan pertempuran yang cukup hebat. Pertempuran yang paling hebat berlaku di sekitar bendera orang-orang musyrik. Saya dah kata dah, yang pedagang bendera dia kena betul-betul berani. Sebab hang simbol. Kena betul-betul berani. Memang musuh dia akan cari yang bawa bendera dulu. Bukan orang Arab sampai hari ni lah tuan-tuan, yang mana menjadi simbol kepada satu pasukan, yang tu yang diserang. Mana? Kalau zaman Nabi SAW, orang yang pegang bendera dia simbol kepada golongan tu. Siapa pegang bendera? Manalah sama juga tuan-tuan, golongan parti dan sebagainya tuan-tuan. Mana orang yang menjadi simbol bagi golongan tu, yang membuat pengaruh yang besar, yang tu yang kena attack, jatuhkan dia. Kalau macam ni yang pegang bendera, simbol kepada pasukan tu. Jadi tentera Islam memang attack yang pegang bendera ni. Baik, kemudian orang-orang daripada Bani Abdiddar bergila-gila membawa bendera setelah pemimpin mereka Talhah bin Abu Talhah terbunuh di tangan Zubair bin Awam. Terbunuh. Pegang bendera yang pertama dah mati. Jadi mereka bergila-gila pegang. Bendera itu kini dibawa pula oleh saudaranya. Ni saudara dia. Dia ajak lawan, dia dah kalah, matilah. Saudara dia pula yang nama Osman bin Abu Talhah. Dia nama Talhah bin Abu Talhah. Ni dia punya abang ataupun adik dia, Osman bin Abu Talhah. Dia marah ke hadapan untuk berperang sambil berkata, ada kewajipan di tangan pembawa bendera untuk menjadikannya pohon menjulang ke atas atau tumbang di atas tanah. Semangat datang ni. Dia ambil pula, dia pegang bendera tu. Setelah marah ke hadapan, dia terus diikuti oleh Hamzah bin Abdul Muttalib yang melibasnya dengan sekali libasan di hadapan bahu hingga tangannya putus. Dia baru pegang bendera ni. Hamzah pergi, Hamzah libas dia. Putus tangan. Bahkan libasan pedang Hamzah meleret bawah hingga ke pusat. Dia kena daripada sini, dia meleret terus kena dada dia, turun ke pusat. Lalu terkeluarlah jantungnya, terkeluar jantung. Saya nak cerita tentang kalau tak berani tak boleh. Itu kita kata perang dengan pedang lebih menakutkan daripada perang kita tembak-tembak. Tembak senang tu, tembak bukanlah senang, takut juga tu, takut tu kan tak takut. Tapi kalau pedang ni macam ni, putih, keluar jantung, ini lagi takut. Kalau sekarang tuan-tuan kena sniper ya. Sniper tembak kepala. Sniper tembak tak ada seminit habis ya. Tuan-tuan takkan rasa gantung 3 minit mati. Biasanya 3 minit. Bukan gantung kat rumah, ni gantung kat penjara. Dia lebih rahmah sikit penjara tu. Tali dia bor besi bagi patah tengkuk supaya mati senang.
Gantung kat rumah pakai tali rapia tu lagi sakit tu. Itu lagi teruk. Itu memang tak rahmah langsung. Baik, jadi tuan-tuan, sniper tembak kepala mati terus. Yang ni sementara nak mati, tangan putui, mata kena tombak, tangan belah ni putui, perut kena panah. Sementara nak mati tu susah. Yang ni terbelah sampai terkeluar jantung. Setelah itu bendera pasukan Quraisy diambil oleh Abu Sa'ad bin Abu Talha. Ni adik-beradik dia juga. Kalau orang penakut tuan-tuan, tak ambil dah, betul tak kan? Wih, dia kena potong, terkeluar jantung ke? Itu kata berani, ni dilatih. Ada orang kadang-kadang dia fikir dia dah masuk Islam, kira tak perlu belajar kemahiran. Tentu orang Islam, walaupun kita orang Islam, tapi kalau kita tak pernah repair motor, jangan pergi repair, rosak nanti. Kita tak ada ilmu. Kita walaupun orang Islam, tapi kita tak pernah latih kemahiran berani, kemahiran kehadapan, kita memang takkan boleh buat. Memang manusia ni dia ada proses. Bila kita nak jadi orang yang hebat dalam apa-apa bidang, bukanlah makna kita rajin berzikir, baca Quran, kita boleh masak nasi berani paling sedap sekali, padahal tak pernah masak nasi pun. Memang tak jadi, ilmu tak ada. Baca Quran baguslah, ni semua bagus, dapat pahala. Tapi bila satu benda kita nak buat, kena mengaji, kena latihan. Tapi ni berani ni, abang dia mati, adik dia pula ambil ni. Walaupun dia nampak tadi mati terkeluar jantung, berani dia dah, maruah dia dah, dia ambil pula. Bin Abu Talha. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas memanah. Sa'ad pula, Sa'ad bin Waqqas apa? Termasuk dalam sahabat Nabi yang dijamin syurga. Sa'ad adalah sahabat Nabi yang paling terror panah, nombor 1. Panah paling terror Sa'ad bin Abi Waqqas, tak ada orang boleh tanding dia. Dan Nabi pun pernah sebutkan, memang orang yang pertama memanah siapa? Nabi Ismail AS. Nabi Ismail orang yang pertama memanah. Sa'ad bin Waqqas ni semua keturunan Nabi Allah Ismail ni. Kafir Quraisy ni pun yang perang Nabi ni pun keturunan Nabi Allah Ismail pun. Quraisy tu, Quraisy tu orang nak cuci cicit Nabi Allah Ismail. Baik. Jadi tuan-tuan, Sa'ad panah mati. Panah kena kat mana? Kena kat sini pula tu. Memang terror lah tuan-tuan, bukan senang nak bagi tepat ni. Panah kena sini, tengkuk. Lalu membuat lidahnya terkeluar. Ialah dia tolak sini, lidah terjelir keluar. Dan tidak berapa lama dia pun tersungkur ke tanah dan dia pun meninggal dunia. Mati lagi tuan-tuan. Tapi saya nak cerita berani. Ya apa ni? Berani sungguh. Seorang-seorang ambil. Panjang lagi tuan-tuan ni. Berhenti dulu tuan-tuan. Masih lagi cerita bab bendera. Semua mati ni tuan ni. Bendera panjang ni, banyak ni. Mati. Last kali bendera siapa pun tak berani lah. Last kali semua tak berani. Pasal apa? Yang pegang semua mati, tak berani lah. Tapi ramai lagi ni, mati. Last kali bendera tu letak atas tanah. Pasal tahu siapa yang pegang bendera, dia akan menjadi sasaran serangan. Tapi saya nak cerita gitu point dia tuan-tuan. Berani benda yang dilatih. Tuan-tuan boleh baca sepanjang sejarah. Saya baca satu perang Shogun dulu, Jepun. Yang samurai. Tuan-tuan pernah tengok cerita apa? Cerita The Last Samurai. Tom Cruise, kenal Tom Cruise? Saya ustaz kenal, tuan-tuan tak kenal. Tom Cruise, The Last Samurai, itu cerita betul tu. Cerita samurai terakhir. Sebab geng-geng Shogun ni, dia pun tak setuju pembaharuan masuk golongan luar datang ke Jepun. Dia tak setuju. Satu lagi Shogun juga, ada geng-geng samurai lagi yang sokong kerajaan. Kerajaan tu lah apa nama? Raja Jepun tu, Allahu Akbar, lupa nama dia tuan-tuan. Maharaja Jepun, Meiji. Maharaja Meiji ni dia nak buat pembaharuan. Jadi dia nak ada hubungan dengan Britain, dengan luar-luar. Jadi Jepun ni, dia semangat Jepun itu sampai sekarang lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bukan orang Jepun, tuan-tuan duduk di Jepun panggil tuan-tuan apa? Gaijin ni macam apa? Pendatang lah. Gaijin, pendatang. Walaupun Jepun sangat menggalakkan tuan-tuan kahwin dengan orang Jepun. Sebab Jepun mempunyai masalah apa? Tengah kurang, betul tak? Makin kurang. Tapi syarat dia lah, nak kahwin orang Jepun, syarat dia anak mesti warga negara Jepun, tak boleh warga negara lain. Dia sangat galakkan. Sebab belah ni masyarakat Jepun dah mula tak mau kahwin. Pasal apa? Susah nak bela anak lah, nak apa susah. Jadi dia pun tak mau kahwin. Tapi sampai sekarang lah semangat. Orang luar dia bagi gaijin, pendatang. Dia macam pendatang lah. Jadi Shogun ni perang tuan-tuan. Saya nak tutup dengan cerita ni, perang. Ada satu orang British kot. British orang Jerman tau. Saya lupa, Perancis kot. Dia duduk dengan apa? Shogun, tentera samurai yang apa? Yang tak mau pembaharuan. Dia nak Jepun jangan ada kaitan dengan orang luar. Jepun. Maharaja Meiji dia nak ada kaitan dengan orang luar.
Jadi dia kesian nak tinggal tuan-tuan. Itu bagus tu. Saya kagum pula juga macam tu lah. Dia kagum. Patutnya dia balik negara dia. Tapi dia rasa macam terpanggil untuk tolong pasukan ni. Sebab pasukan yang Maharaja Meiji ni dan samurai yang bersama dengan dia tu, depa dapat bantuan daripada British. Ada ada machine gun yang pakai tembak tu kan. Tu. Jadi nak tolong. Tapi pendek cerita lah tuan-tuan, perang. Tapi depa kalah. Mana boleh lawan. Depa perang memanglah samurai hebat lah, pakai baju besi apa semua. Tapi mana boleh lawan dengan machine gun. Mati kena tembak macam tu ya. Tapi dalam satu cerita tu tuan-tuan yang menarik ya, saya lupa satu pahlawan shogun tu, perempuan. Dia lawan, dia dah cedera dah. Dia rasa satu benda yang memalukan kalau musuh dapat tangkap dia. Saya lupa nama perempuan ni, tapi gambar dia ada di internet, ada gambar dia. Dia rasa malu kalau musuh dapat dia, musuh potong kepala dia, jadikan kepala dia sebagai trofi kemenangan. Jadi dia rasa malu sangat. Muda lagi perempuan ni, tapi dia shogun, dia ada semangat dia. Maka dia bagi tahu ke adik dia tolong potong kepala dia. Adik dia yang potong kepala dia. Kalau kita orang nak potong kepala, sakit pun takut. Yang kawan tu dia bukan fikir sakit dah, dia fikir maruah. Fokus ke mana otak kita. Fokus pada maruah, dan tak maruah dia penting. Itu yang samurai dia ada pedang kecil kan. Samurai dia ada pedang kecil. Kalau maharaja bagi dia satu tugas dan dia gagal, dia kau bawa pula pisau tu, dia akan bunuh diri dia. Kalau kita tuan-tuan boleh nak bunuh diri tuan-tuan. Takut kau tuan-tuan kalau tak ada benda tu, tak dilatih takut. Habis tuan-tuan, akan datang kita sambung sikit lagi berkenaan dengan pembawa bendera tuan-tuan. Saya minta maaf tuan-tuan, saya terlajak masa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat minna wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruma wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahil alamin.